Pilihan raya umum yang ke-15 semakin menghampiri, iaitu pada 19 hari bulan November 2022. 5 hari bulan November penamaan calon, 15 hari bulan November adalah undi awal dan pembuangan undi secara rasminya bakal berlaku pada 19 November 2022. Jadi persoalannya sekarang ini, siapakah parti yang sepatutnya dipilih untuk memegang tampuk kerajaan memacu negara kita Malaysia untuk 5 tahun yang kehadapannya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pasti menjadi persoalan sekarang ini berkaitan dengan siapa yang perlu dipilih untuk pilihan raya umum yang ke-15 yang bakal berlangsung pada 19 hari bulan November 2022. Undi adalah rahsia, tetapi seharusnya kita mencongak melihat keseluruhannya untuk memastikan bahawa undi kita adalah undi yang paling terbaik bagi memastikan kerajaan ataupun bagi memastikan negara kita Malaysia memacu menuju ke arah yang lebih baik untuk 5 tahun yang kehadapannya. Jika dilihat daripada keseluruhannya, ada 3 parti terbesar yang bakal bertembung untuk pilihan raya umum yang ke-15 ini. Yang pertama adalah Barisan Nasional, kemudian kita ada Pakatan Harapan dan yang terakhir sekali adalah Perikatan Nasional. Ini adalah 3 parti yang dominan yang sekarang ini bolehlah dikatakan amat besar, yang bolehlah juga dikatakan ada ataupun mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-15 ini. Emi suka untuk mengaitkan ketiga-tiga parti ini berkaitan dengan bantuan untuk kita melihat sedikit sebanyak apakah peranan yang telah pun dilakukan oleh mereka dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat-rakyat Malaysia terutamanya. Okay, yang pertama kita lihat dulu berkaitan dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional ini mempunyai sejarah yang amat panjang sekali di Malaysia dan bolehlah dikatakan antara satu-satunya parti yang stable yang berada di Malaysia. Dan kita harus ingat bahawa bantuan kerajaan kepada kategori-kategori tertentu sebenarnya bermula daripada Barisan Nasional, yang mana sewaktu mantan Perdana Menteri yang dahulu iaitu Najib Razak telah pun memperkenalkan Bantuan Rakyat Satu Malaysia ataupun nama singkatannya BRIM, di mana sewaktu diperkenalkan ramai juga sebenarnya yang menolak bantuan ini, yang menyatakan bahawa ianya adalah gula-gula politik dan sebagainya, ianya rasuah dan sebagainya. Jika dilihat sewaktu pemberian BRIM dahulu memang sangat-sangat efisien, tarikhnya sangat efisien, kategori-kategorinya juga sangat-sangat efisien, sangat-sangat ditambah baik dalam tahun-tahun ke depannya selepas itu. Sehingga kan hampir ke semua kategori rakyat di Malaysia ini menerima bantuan daripada Bantuan Rakyat Satu Malaysia ini. Dan BRIM ini sebenarnya bukan hanya merangkumi bantuan tunai kewangan saja, ada juga bantuan-bantuan lain seperti perumahan dan sebagainya yang digelarkan Satu Malaysia ini. Dan sewaktu tampuk kepimpinan Barisan Nasional sebelum-sebelumnya, banyak sebenarnya bantuan-bantuan telah disalurkan yang mana sekarang ini masih lagi wujud, sebagai contohnya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantuan bulanan, bantuan secara one-off dan sebagainya masih lagi wujud sekarang ini, walaupun berkali-kali tampuk kepimpinan telah pun bertukar tangan. Dan sekarang ini sebelum pilihan raya umum ke-15 ataupun sebelum parlimen dibubarkan, tampuk kepimpinan juga sebenarnya dipegang oleh Barisan Nasional dan bantuan-bantuan yang disalurkan bolehlah dikatakan agak memadai, walaupun ada juga desas-desus mengatakan tidak mencukupi dan sebagainya. Tetapi jika dilihat senario semasa berkaitan dengan kewangan kerajaan dan sebagainya, amount yang diberikan, bantuan-bantuan yang diberikan bolehlah dikatakan sangat-sangat memadai. Okay, kemudian kita ada Pakatan Harapan. Kita sedar Pakatan Harapan memegang tampuk kepimpinan sangat-sangat tidak lama sebenarnya, dan banyak juga isu yang berlaku berkaitan dengan bantuan ini, terutama sekali berkaitan dengan amount yang disalurkan. Ada yang mengatakan sangat-sangat rendah, walaupun sewaktu Barisan Nasional memperkenalkan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, ada juga daripada kalangan Pakatan Harapan yang mengatakan bahawa BRIM ini adalah gula-gula politik, rasuah dan sebagainya. Tetapi ianya telah pun diteruskan sewaktu pemerintahan Pakatan Harapan, tetapi namanya telah pun ditukar kepada Bantuan Sara Hidup. Yang kecewa sedikit adalah berkaitan dengan kategori-kategori penerima untuk Bantuan Sara Hidup ini, di mana kategori bujang berumur 21 ke 59 tahun telah pun dihapuskan
dan amount yang disalurkan agak kurang tinggi jika dibandingkan sewaktu BRIM. Kemudian ada Perikatan Nasional. Okey, Perikatan Nasional ini agak special sebenarnya kerana pemerintahan mereka berlaku sewaktu zaman COVID. Jadi memang amat sangat-sangat banyak bantuan disalurkan sewaktu Perikatan Nasional memegang tampuk kepimpinan. Tetapi jika ditanya kepada admin, tidak boleh disamakan sewaktu pemerintahan Barisan Nasional sebelum COVID serta pemerintahan Pakatan Harapan yang juga berlaku sebelum COVID, kerana sewaktu COVID memang seharusnya lah bantuan banyak disalurkan kepada rakyat Malaysia. Jadi sewaktu Perikatan Nasional ini kita lihat ada bantuan-bantuan yang disalurkan menerusi BPR, iaitu Bantuan Prihatin Rakyat, BPN Bantuan Prihatin Nasional serta BKC Bantuan Kewangan COVID-19. Jadi 3 bantuan ini adalah antara 3 bantuan terbesar yang disalurkan sewaktu pemerintahan Pakatan Nasional, yang mana kebanyakan bantuan-bantuan ini disalurkan akibat daripada COVID-19 yang melanda Malaysia serta dunia. Dan kita harus sedar bahawa sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional inilah pertama kalinya dalam sejarah pengeluaran khas dibenarkan daripada KWSP menerusi Air Lestari serta menerusi Air Sinar dan juga Air Citra. 3 pengeluaran sebenarnya sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional. Okay, itu ceritanya berkaitan dengan Perikatan Nasional. Kemudian kita ada pula Barisan Nasional kembali telah memegang tampuk kepimpinan selepas itu, di mana sewaktu Barisan Nasional selepas COVID ini, kelulusan untuk pengeluaran khas KWSP 1.0 telah pun dibenarkan, walaupun banyak sebenarnya tentangan yang diterima sebelum kebenaran ini berlaku. Dan kita ada juga Bantuan Keluarga Malaysia diperkenalkan, yang mana Bantuan Keluarga Malaysia ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada BPR sebelumnya. Jadi itu tadi bantuan-bantuan yang pernah disalurkan sewaktu pemerintahan Barisan Nasional sebelum COVID, pemerintahan Pakatan Harapan, pemerintahan Perikatan Nasional serta pemerintahan Barisan Nasional selepas COVID. Jadi anda nilai sendiri berkaitan dengan perkara ini untuk menentukan siapa sebenarnya tampuk kepimpinan yang seharusnya diundi, siapa parti politik yang seharusnya diundi untuk memegang tampuk kepimpinan kerajaan bagi memacu negara kita Malaysia ke depannya untuk 5 tahun ini. Kerana pilihan anda nanti bakal menentukan apa yang bakal terjadi kepada Malaysia, kepada rakyat Malaysia, juga kepada diri anda sendiri. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.